Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang kembali ke channel Syukri Saham Global. Kita bertemu lagi dalam segmen Weekly Coffee Time untuk pagi ini hari Isnin. So dalam segmen weekly ini kita akan melihat apakah news-news high impact yang dijangka akan keluar pada minggu ini dan seterusnya dijangka menggegarkan pasaran. Dan selepas daripada itu kita akan melihat bagaimanakah dengan performance 5 aset utama sepanjang minggu lepas. Seterusnya kita akan identify di manakah para support dan resistance yang signifikan untuk kelima-lima aset tersebut. So jangan ke mana-mana, stay tune. Okay, saya nak maklumkan bahawa saya akan mengadakan live private webinar iaitu kita akan menganalisa secara fundamental dan secara teknikal beberapa saham pilihan untuk tahun 2023 ini, dan seterusnya juga kita akan melihat bagaimanakah outlook untuk pasaran equity pada tahun 2023 ini. Jadi bagi kawan-kawan yang berminat untuk menyertai webinar private ini secara percuma, kawan-kawan boleh menghubungi saya melalui link WhatsApp yang saya sediakan di bawah video ini. So pada hari ini, hari Isnin 14 November, tidak ada sebarang data ekonomi yang akan dikeluarkan untuk major ekonomi. Kemudian esok pada hari Selasa kita akan ada pengeluaran data. Kita akan ada pengeluaran data Monetary Policy Minute Meetings. Ini minutes daripada RBA Australia. Dan kemudiannya pada sebelah malam kita akan ada beberapa data yang sangat-sangat strong daripada US. Yang pertamanya ialah Empire State Manufacturing Index dan yang keduanya ialah data PPI month over month. Jadi ini adalah dua data yang high impact untuk malam esok hari Selasa, yang mana PPI dijangka akan meningkat daripada 0.4% kepada 0.5%. Jadi dalam minggu lepas hari Jumaat kita telah dapat pengeluaran data CPI yang menunjukkan inflation di US sedang dalam trending down, dan pada malam esok pula kita akan ada data PPI iaitu Producer Price Index. Jadi ini ialah data berkenaan dengan manufacturing. Jadi sekiranya kita mendapat data PPI yang juga menurun pada malam esok iaitu lebih rendah daripada 0.5%, again, maybe kita akan dapat rally yang continue untuk pasaran equity. Jadi anyway, kita akan memerhatikan data PPI yang akan dikeluarkan pada malam esok pukul 8.30 malam waktu kita. Dan seterusnya juga yang tak kurang penting ialah yang akan berlangsung di Bali, Indonesia, yang mana pemimpin-pemimpin utama daripada negara G20 akan berada di Bali, dan of course akan terdapat banyak perbincangan especially-nya berkenaan dengan peperangan Ukraine-Russia, berkenaan dengan inflation, berkenaan dengan energy dan juga berkenaan dengan China khususnya. Dan maybe juga akan ada tekanan dengan China especially-nya tentang kekejaman China yang berterusan di Xinjiang. Jadi pengumuman-pengumuman yang keluar daripada G20 juga adalah penting dan maybe juga akan menggerakkan pasaran. Seterusnya pada hari Rabu kita akan ada data CPI untuk UK yang mana analis menjangkakan inflation di UK akan terus meningkat, iaitu daripada 10.1% akan meningkat kepada 10.5%. Jadi pasaran juga akan menantikan pengeluaran data ini untuk menilai bagaimanakah dengan keadaan inflation di UK dan juga di Europe secara keseluruhannya. Alright, seterusnya juga pada hari Rabu kita akan ada dua lagi data yang sangat-sangat penting daripada US, iaitu data retail sales dan data core retail sales yang juga akan memberi impact kepada pasaran equity dan pergerakan US dollar daripada sini. Seterusnya pada hari Khamis kita akan ada data pekerjaan daripada Australia, dan pada sebelah malam kita akan ada data Philly Fed Manufacturing Index daripada US. Dan seterusnya pada hari Jumaat kita akan ada ucapan daripada ECB President Christine Lagarde dan juga data existing home sales daripada US. Selain daripada itu, kita akan tengok sedikit apakah important update yang berlaku pada minggu lepas dan hujung minggu ini. Terdapat pengumuman daripada China shorten quarantine as it eases some of its COVID rules. Jadi ini juga adalah satu berita yang positif untuk ekonomi dan juga untuk pasaran, yang mana China dilihat pada masa ini secara rasminya telah meredakan sedikit quarantine policy di China dan juga di Hong Kong. Dan selain daripada itu terdapat juga perkembangan terkini yang mana tentera Rusia telah pun keluar daripada Kherson City. Jadi ini adalah satu perkembangan yang agak positif untuk Ukraine pada masa ini, yang mana Ukraine pada masa ini kembali menguasai Kherson City ini. Walau bagaimanapun Rusia tak keluar dengan tangan kosong,
Rusia keluar daripada Kherson City setelah menghancurkan infrastruktur utama, especially-nya dengan memusnahkan beberapa aset-aset penting seperti penjanaan dan distribution tenaga di Kherson. Maka ini akan menyebabkan masalah yang besar untuk rakyat, untuk penduduk di Kherson, especially-nya dengan Europe memasuki musim sejuk pada masa ini. Alright, di samping itu juga akan ada pertemuan G20 di Bali, yang mana kebanyakan pemimpin-pemimpin G20 telah pun berada di Bali. Jadi of course pasaran akan memberi perhatian, especially-nya sekiranya terdapat pertemuan di antara Biden dan Xi Jinping, yang mana perhubungan China dan US semestinya berada dalam keadaan yang dingin, especially-nya berkenaan dengan isu Xinjiang, berkenaan dengan isu Taiwan. Begitu juga dengan sanction yang dikenakan oleh US terhadap China untuk semiconductor dan microchip yang sedang berlaku pada masa ini. Alright, seterusnya kita akan melihat bagaimanakah dengan performance 5 aset utama yang saya perhatikan sepanjang minggu lepas. Alright, jadi S&P 500 pada penutup minggu lepas telah pun mencapai ketinggian 4,000 kembali, especially-nya dengan kenaikan yang berlaku pada hari Khamis, iaitu daripada paras 3,700 memecahkan resisten 3,900 dan seterusnya meningkat ke paras 4,000, especially-nya disebabkan dengan pengumuman data CPI, data inflation yang dilihat telah menurun pada bulan Oktober, yang menyebabkan pasaran bertindak positif dengan pengeluaran data CPI itu. Jadi seterusnya pada pembukaan pagi ini, market dilihat agak membuat sedikit penurunan. Overall untuk short term ini, S&P 500 dilihat adalah agak bullish, dan saya menjangkakan bahawa pergerakan bullish ini masih boleh berterusan, especially-nya esok dengan pengumuman data PPI, yang mana sekiranya kita mendapat data PPI yang negatif, maka berkemungkinan S&P 500 akan meneruskan peningkatan, maybe untuk mencuba paras 4,100 dan maybe juga untuk mencuba paras yang lebih tinggi di paras 4,200, bergantung kepada data PPI yang dikeluarkan pada malam esok. Alright, seterusnya untuk pasaran dolar indeks. So seperti yang kita telah discuss dalam minggu lepas, bahawa kita menjangkakan dolar indeks akan mengalami kelemahan, especially-nya selepas memecahkan paras support yang sangat-sangat penting ini, iaitu di paras 10960, dan seterusnya selepas pengumuman data CPI, kita dapat melihat dolar indeks terus membuat kejatuhan sehingga turun ke paras 106, yang mana ini juga merupakan paras support yang telah kita discuss sepanjang minggu lepas. Jadi pada masa ini, pandangan saya untuk dolar indeks ialah masih lagi dalam keadaan yang slightly bearish. Cuma berkemungkinan selepas melakukan terjunan yang agak kuat dalam minggu lepas, maybe kita boleh menjangkakan sedikit pullback di sini, yang mana paras resisten yang paling hampir pada masa ini ialah di paras 108, dan paras support yang paling hampir pada masa ini ialah di paras 106. Alright, seterusnya untuk pasaran gold, seperti juga yang telah kita discuss pada minggu lepas, bahawa gold berkemungkinan akan mencuba paras resisten 1780, dan seterusnya pada hari Jumaat kita dapat melihat gold mencuba paras ini, dan seterusnya pada pembukaan pagi ini gold dilihat membuat sedikit kelemahan. Overall pandangan saya terhadap gold pada masa ini adalah slightly bullish, dengan paras resisten yang paling hampir pada masa ini ialah di paras 1800 dan paras support yang paling hampir ialah di paras 1730. Alright, seterusnya untuk pasaran Bitcoin. So apa lagi yang nak kita discusskan pasal Bitcoin? Dah banyak kali dalam minggu ini kita sembang pasal cryptocurrency, pasal FTX, pasal Sam Bankman-Fried, pasal Binance, yang mana perkembangan-perkembangan negatif terus mewarnai pasaran cryptocurrency, dan semestinya ini juga menyebabkan pasaran Bitcoin terus jatuh dan jatuh. So minggu lepas kita dapat melihat Bitcoin memecahkan paras support yang sangat-sangat penting, iaitu di paras 18,000 dan jatuh sehingga ke paras 15,500. Seterusnya dengan news-news negatif yang terus memasuki pasaran, Bitcoin dilihat meneruskan kembali pergerakan downtrend. Maybe kita akan mencuba paras low pada minggu lepas di paras 15,500 ini kembali, dan sekiranya paras 15,000 round number ini dipecahkan, berkemungkinan kita akan mencuba paras yang lebih rendah daripada ini, maybe akan mencuba paras support seterusnya, iaitu di paras 12,000. Alright, seterusnya untuk pasaran US oil, seperti mana yang kita telah discuss pada minggu lepas, bahawa saya melihat pasaran WTI adalah sedikit bullish, especially-nya selepas mencatatkan kejatuhan di paras $85 ini, dan seterusnya menjangkakan berkemungkinan WTI boleh mencuba paras resistance 93 ini kembali. Jadi seterusnya dengan perkembangan polisi
kuarantin di China yang dilihat agak positif pada masa ini. Ini juga menyebabkan pasaran oil bertindak positif dengan news yang keluar daripada China tersebut. Jadi overall pada masa ini saya melihat pasaran WTI adalah sedikit bullish dengan paras support yang terhampir ialah di paras $85 dan paras resistance yang paling hampir pada masa ini ialah di paras $94. Alright, jadi itulah update untuk segmen Coffee Time pada pagi ini. Jadi again, apa yang saya kongsikan ini adalah pandangan saya terhadap pasaran, dan pasaran boleh berubah pada bila-bila masa sahaja without warning. Dan seterusnya, terima kasih kepada semua kawan-kawan yang sentiasa menyokong channel ini, especially-nya yang tak jemu-jemu meninggalkan sepatah dua kata di ruangan komen. Kita bertemu lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.